Tidak adalah mana-mana ayat Al-Quran yang lebih berat dan yang lebih payah ketika diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan ayat itu ayat tentang istiqamah. Ayat yang mana ni? Ayat yang berada dalam surah Hud pada ayat yang ke-112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah USJ 9. Seterusnya Tuan Imam Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Muhammad Zuhairi bin Yusuf, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, pengajian kita pada malam ini kita akan bicarakan satu tajuk sempena dengan kita berada pada tanggal 20 Syawal. Kita melalui tarbiyah Ramadan sebelumnya. Pada malam ini kita akan bicarakan satu tajuk tentang istiqamah, insya-Allah. Malam ni kita akan kupas satu tajuk tentang istiqamah. Para jamaah sekalian, hendak istiqamah bukanlah satu perkara yang mudah dan perkara yang ringan. Istiqamah satu perkara yang sangat penting dan mustahak, dan pastinya untuk kekal konsisten ataupun istiqamah ini, ia satu perkara yang susah dan perkara yang berat. Bukti payah ataupun beratnya istiqamah, seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah riwayatkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni ada dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Kata Abdullah bin Abbas, "Ma nazala ala Rasulillahi ayatan kanat ashakku wala ashaddu min qawlih fastaqim kama umirta." Maksudnya, tidak adalah mana-mana ayat Al-Quran yang lebih berat dan yang lebih payah ketika diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan ayat itu ayat tentang istiqamah. Ayat yang mana ni? Ayat yang berada dalam surah Hud pada ayat yang ke-112. Bunyinya, fastaqim kama umirta. Maka istiqamahlah kamu wahai Muhammad, Allah katakan, kama umirta, sebagaimana apa yang diperintahkan Allah kepada engkau. Ayat ni paling berat dan paling payah ketika diterima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan para sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Limadha asra'a ilaika syayb?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapakah kamu ni sudah beruban? Sahabat tanya. Umur taklah tua sangat. Tak adalah menjangkau 90-an. Tu munasabah lah 80-an. Mungkin lah 70-an ke. Tapi umur lebih kurang 50-an macam tu je. Tapi tengok kat tepi-tepi ni dah ada uban pada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tanya, "Limadha asra'a ilaika syayb?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awak tuan ni cepat sangat beruban. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Yang menyebabkan aku beruban ni puncanya kerana surah Hud
dan saudara-saudara dia. Surah Hud, ayat yang mana ni? Ayat tentang istiqamah tadi. Fastaqim kama umirta. Dan saudara-saudaranya surah yang mana? Antaranya surah Al-Waqi'ah yang menceritakan tentang syurga neraka, yang menceritakan tentang hal ehwal hari kiamat. Ini menjadi satu bukti betapa payah dan beratnya istiqamah. Kalau istiqamah ni ringan, mudah, kacang, takkan beruban rambut Nabi SAW saat menerima wahyu fastaqim kama umirta. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan di dunia pada hari ini, segala macam perkara masalah yang berlaku di dunia pada hari ini, puncanya apa dia? Salah satu punca utama masalah yang berlaku dalam dunia hari ini, puncanya salah satu adalah kerana manusia itu sukar untuk istiqamah. Sukar untuk istiqamah. Kenapa ada orang sampai sanggup mengambil yang haram? Sanggup ambil rasuah, sanggup menyeleweng, sanggup salah guna kedudukan dan sebagainya. Apa sebab? Kerana sukarnya istiqamah untuk mengambil hanya yang halal dan barakah saja. Kenapa orang sanggup melakukan maksiat? Kenapa orang sanggup tidak patuh pada perintah Allah dan bagai-bagai masalah yang lain? Puncanya satu sahaja. Kerana payah dan sukarnya untuk istiqamah, patuh pada perintah Allah dan tinggalkan segala larangan Allah. Sukarnya istiqamah dengan iman, sukarnya istiqamah dengan Islam, sukarnya istiqamah dalam perjuangan, sukarnya istiqamah hanya mengambil yang halal, sukarnya istiqamah menjauhi yang haram. Sukar apa? Sukar istiqamah. Macam-macam masalah yang berlaku hari ini kerana payahnya untuk kita istiqamah. Istiqamah ni payah. Yang senangnya istirahat. Istirahat ni mudah je lah. Relax je lah. Sambil layar telefon, tengok Facebook, Instagram, bagai-bagai, itu istirahat. Sebab itu tuan-tuan, sesiapa yang mampu kekal istiqamah, istiqamah dengan janjinya, ucapannya, apa yang pernah dia lakukan, kekal konsisten, dia bukan sahaja akan dikasihi manusia, tetapi orang yang konsisten istiqamah ini, dia akan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang istiqamah, dia akan dicintai Allah. Orang yang tak istiqamah, bukan sahaja Allah tak suka pada dia, bukan sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka pada dia, orang yang tak istiqamah, manusia tak suka pada dia. Tak istiqamah, manusia tak suka. Hari ni kata A, esok kata B, lusa kata C, ni D, bagai-bagai. Bukan sahaja tak disukai Allah, tak disukai oleh manusia. Orang yang istiqamah, manusia suka pada dia, Nabi suka pada dia, Allah suka pada dia. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling Allah Ta'ala kasih, paling Allah Ta'ala suka, amalan jenis macam mana yang paling Allah Ta'ala suka? Yang paling, the best, number one, adwamuha wa in qalla. Kata Nabi SAW, amalan yang paling Allah Ta'ala suka, sesuatu amalan itu yang dilakukan secara konsisten, secara istiqamah, secara berterusan, wa in qalla. Walaupun yang dilakukan itu sikit, tapi konsisten. Bukan sekali buat, sekali harung, tapi pada hari-hari, waktu-waktu yang lain,
dia terus tidak buat ataupun dia terus tinggalkan. Ini tak disukai Allah. Walaupun sekali dia buat itu, banyak sekali pun. Sebab itu di dalam satu hadis yang lain, antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW pernah pesan kepada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amru bin As. Abdullah bin Amru bin As, anak kepada Amru bin As, seorang gubernur pada zaman Sayyidina Umar yang dihantar sebagai gubernur di negara Mesir pada waktu tersebut. Amru bin As, anaknya bernama Abdullah bin Amru bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithlu fulanin." Awak jangan jadi seperti si fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Si fulan ni siapa nama dia? Allahu a'lam, tidak diperincikan. Sebab mungkinlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut namanya, tujuannya untuk menjaga maruah dan air mukanya. Tapi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri contoh, la takun mithlu fulanin. Awak jangan jadi seperti si fulan ni. Apa hal? Apa sebab? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kana yakumul lail fataraka qiyamal lail ba'dah. Dia ni kalau dia buat qiyamul lail, dia tak tidur sampai pagi kalau dia qiyamul lail. Solat, baca Quran, maknanya kalau dia tidur, bangun je sampai habis. Sekali dia buat. Fataraka qiyamal lail ba'dah. Tapi hari-hari lain dia tak buat dah. Maknanya sekali dia buat pula Ramadan tahun lepas. Contohnya begitulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, aku tak suka kalau orang ni semangat sekali harung dia buat, tapi pada hari-hari lain dia tinggalkan. Dengan kata lain, dia tidak konsisten ataupun istiqamah. Tuan-tuan, boleh jadi mungkinlah di masjid kita ataupun di surau tempat lain bagai-bagai, kita ambil sebagai contoh lah. Ada orang mungkinlah sebelum PKP, sebelum COVID dulu kan, mungkin dia menjadi jemaah di masjid ataupun di surau. Jemaah 5 waktu bagai-bagai, dengar kuliah contohnya kan. Tapi bila datang COVID, datang PKP, pengimarahan masjid dan surau dihadkan, tak ada kuliah, bagai-bagai solat kat rumah. Dan sekarang bila masjid dibuka balik, ada orang yang dulu lazim istiqamah berjemaah, tapi sekarang ni dia dah tak berjemaah dah. Dia tak istiqamah. Ada orang gitu. Bila kita tanya kenapa tak datang kuliah dah, dia kata sekarang ni online lagi senang ustaz. Sambil-sambil duduk atas kursi, sambil-sambil duduk makan, boleh dengar, boleh belajar dan sebagainya. Solat pun kat rumah kadang-kadang kata lebih khusyuk dia sebut. Jadi dia tak istiqamah dah sebab payah. Tapi bagi orang yang istiqamah, benda ni kacang bagi dia. Sama ada sebelum PKP kah, masa PKP kah, lepas PKP kah, konsisten istiqamah berjemaah. Alhamdulillah. Sebab istiqamah ni satu perkara yang payah. Sebab itu di dalam satu kata-kata yang cukup mahal pernah diungkapkan oleh Imam Hasanul Basri. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Imam Hasanul Basri, dia sebut orang yang istiqamah itu tandanya amal dia yang sebelum ni sedang diberkati dan diterima di sisi Allah. Min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha. Tanda amalan diterima di sisi Allah, diberi ganjaran, al-hasanatu ba'daha. Dia akan memberanakkan amalan-amalan yang lain selepasnya. Kita garis bawahkan perkataan memberanakkan amalan-amalan yang lain selepasnya. Min jazail hasanati, tanda amalan itu diberi ganjaran di sisi Allah, al-hasanatu ba'daha. Dia akan memberanakkan kebaikan-kebaikan yang lain sesudahnya. Contoh kan? Contoh. Kita Ramadan lepas, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak kebaikan, amalan soleh, bagai-bagai kita buat.
Maka apakah tanda Ramadan itu al-mubarak, barakah? Dia akan memberanakkan kebaikan-kebaikan yang lain selepas Ramadan. Maknanya kalau selepas Ramadan tak ada dah kebaikan yang dibuat, maknanya kurang barakahlah Ramadan tersebut. Sebab kata Imam Hasanul Basri, min jazail hasanati, salah satu daripada tanda jaza, diberi ganjaran al-hasanah di atas kebaikan yang kita buat, al-hasanatu ba'daha, dia akan memberanakkan kebaikan yang lain sesudahnya. Sebab itu pernah orang dulu sebut, apa tanda haji yang mabrur? Tanda haji yang mabrur, lepas daripada balik haji, istiqamah dia dengan kebaikan. Betul tak? Masa duduk di Mekah, tiap-tiap waktu pergi Masjidul Haram. Balik daripada Mekah, haram muka tak nampak kat masjid. Itu kurang mabrur lah maknanya. Sebab syarat mabrurnya al-hasanatu ba'daha. Dia akan memberanakkan kebaikan-kebaikan yang lain sesudahnya. Kata Imam Hasanul Basri. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Pada malam ni topik kajian kita tentang istiqamah. Istiqamah dari sudut etimologinya ataupun dari sudut sarafnya, dia sama wazan dengan istilah iktidal. Istiqamah dengan iktidal ini dia sama wazan. Istiqamah dia berasal daripada perkataan istaqama yastaqimu istiqamatan. Iktidal ni salah satu rukun daripada salat. Sami'allahu liman hamidah. Kita bangkit daripada rukuk, kita berdiri lurus tegak. Itu namanya iktidal. Istiqamah dengan iktidal sama wazan. Kalau iktidal berasal daripada i'tadala ya'tadilu iktidalan. Kalau istiqamah, istaqama yastaqimu istiqamatan. Kalau iktidal, i'tadala ya'tadilu iktidalan. Maknanya istiqamah sama dengan iktidal. Iktidal ni apa syarat sahnya? Mesti berdiri tegak, lurus, tak condong kanan, tak condong kiri, tak condong ke depan, tak condong ke belakang. Itu syarat iktidal. Begitulah gambaran orang yang istiqamah, dia tetap teguh, lurus atas perintah Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kata begitu, istiqamahlah dia begitu sampai mati. Kalau dilarangnya begitu, istiqamahlah di atas larangan Allah itu sampai mati. Sebab itu Imam Ibn Hajar menyebut, al-istiqamah wahya kinayatun anit tamassuki billah wa tarakan fi'lan wa qawluhu fih. Istiqamah adalah satu kiasan kepada orang yang lurus berpegang kepada perintah Allah dan lurus dia meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana orang yang sedang iktidal, dia tetap teguh, straight, tak condong kepada mana-mana arah yang lain. Itu orang yang istiqamah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau kita buat kajian dalam bentuk literature review, kita akan jumpa di dalam Al-Quran, Allah mengulangi perkataan istiqamah ataupun semakna dengannya, al-mustaqim dan sebagainya. Allah sebut ada sebanyak 10 kali perkataan tersebut. Ihdinas siratal mustaqim berasal daripada istiqamah. Ataupun innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu berasal daripada perkataan istiqamah. Dalam Al-Quran, perkataan istiqamah itu sendiri ataupun yang semakna dengannya, istaqamu, al-mustaqim, diulang-ulang di dalam Al-Quran ada sebanyak 10 kali. Ia disebut di dalam Al-Quran pada 9 ayat dan dinyatakan pada 8 surah. Ada 8 surah yang khusus yang menyebutkan tentang perkataan istiqamah ataupun semakna dengannya. Dan kalau kita buat dari sudut kajiannya, semua perkataan istiqamah, istaqamu, al-mustaqim dan semakna dengannya, maka ia merujuk kepada satu maksud ataupun tema yang sama, iaitu orang yang lurus
pada perintah Allah. Dalam surah Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan bengkok ke kanan, bukan bengkok ke kiri. Siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang kau beri nikmat. Dalam kalangan siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukan pada jalan-jalan selain daripada tu. Maknanya tak bengkok kanan, tak bengkok kiri. Maka bila Allah sebut 10 kali perkataan istiqamah ataupun semakna dengannya, ke 10 yang disebut itu merujuk kepada satu tema yang sama. Orang yang lurus pada perintah Allah, tak bengkok kanan, tak bengkok kiri. Cumanya tuan-tuan, untuk kekal istiqamah ini, ia bukanlah satu perkara yang senang. Bukan sekacang apa yang kita ucapkan. Payah. Sebab itu, salah satu kunci untuk kita kekal istiqamah, sama ada dalam apa-apa hal, dalam ibadat, dalam pekerjaan, ataupun dalam kita menghadapi apa-apa ujian sekalipun, untuk kita kekal istiqamah. Orang yang sakit, dia kena kekal istiqamah makan ubat. Bukan mudah, betul tak? Orang yang diuji dengan macam-macam masalah, untuk dia istiqamah bersabar, bukan mudah. Sebab itu, untuk kita kekal istiqamah, konsisten melakukan perkara dalam apa-apa hal sekalipun, dia mestilah mempunyai satu perkara untuk kita bangkitkan, iaitu kita mesti ada semangat. Tak ada semangat, kita takkan mampu istiqamah. Betul tak? Takkan mampu istiqamah. Orang sakit, tak ada semangat. Tak semangat, tak konsisten dia makan ubat. Betul tak? Malah dah aku makan ubat. Contoh. Orang yang dah putus asa, kena bangkitkan semangat. Kalau tak, lalu jambatan nak terjunnya fikiran dia. Sebab apa tak ada semangat? Sebab itu nak kekal istiqamah, kena bangkitkan satu, iaitu kekal bersemangat. Saya pernah tanya seorang komander Pascal, dia pangkat dia sekarang ni komander Pascal, atas sikit kapten, kemudian 1 bintang lah. Pascal ni pasukan khas laut, TLDM, unit kita katakan special force lah. Dia komando TLDM. Dia kalau army ni dia ada, kalau darat GGK, grup gerak khas. Kalau udara, Pascal, pasukan khas udara. Kalau laut, TLDM, Pascal. Kalau polis, dia ada Komando 69, dia ada UTK, bagi-bagi ada lah. Dia punya specialist dia. Saya pernah tanya, ni true story, saya pernah tanya, dia ni pegawai Pascal, pangkat dia commander sekarang ni. Saya tanya dia, kenapa awak semangat ataupun awak nak join grup elit ni, komando ni, sedangkan kalau ikut gaji, cukup dah awak ni. Awak pegawai. Kenapa nak join juga? Sebab nak join Pascal, dia tapisan dia sangat ketat. Ni extraordinary punya training lah. Kalau orang lain naik helikopter, dia naik helikopter terjun balik. 5,000, 10,000, 20,000 kaki. Istiqamah buat benda tu. Berlari bukan sekilo dua, beratus-ratus kilo. Tak jumpa ahli keluarga ketika kursus asas Pascal. Paksa berlumut, makan benda-benda yang kalau kita sebut pun kurang elok, sebagainya. Macam-macam makan. Tapi itu nak menguji ketahanan dia. Kita tanya, kenapa awak tetap buat benda ni juga walaupun payah? Walaupun payah. Konsisten. Boleh kekal melakukan benda yang sama berbulan-bulan. Dia kata satu je. Sebab semangat nak dapatkan beret ungu, nak dapatkan Trimedia Pascal. Dia kalau Pascal dia bagi beret ungu. Kalau darat GGK dia bagi hijau. Kalau udara dia bagi warna biru, biru muda tu. Semangat dia kata, semangat nak dapatkan beret. Dia kata kelainan. Dan nak dapatkan Trimedia ni, dia ada lambang badge dia tu, badge Pascal. Maka kita faham. Walaupun payah, walaupun banyak cabaran, walaupun macam-macam ujian di rintangan, kenapa orang konsisten boleh melakukan perkara yang di luar kebiasaan? Rupa-rupanya kerana satu.
Kerana dia membangkitkan semangat. Itulah yang menjadikan dia kekal konsisten dan istiqamah. Kena ada semangat. Orang tua dulu pernah sebut semangat ni besar ataupun mahal, bernilai tinggi. Kata orang dulu-dulu, hidup di dunia penuh cabaran. Patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak. Hilang semangat, maruah kan tercampak. Hidup di dunia banyak masalah. Lemah semangat, hidup akan susah. Hidup di dunia banyak cabaran. Patah semangat, binasalah badan. Bila semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Bila semangat sudah layu, masuk gelanggang mendapat malu. Bila semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut pun karam. Bila semangat sudahlah lemah, masuk berunding, patahlah lidah. Bila semangat sudah hilang, alamat hidup akan diperhamba orang. Bila orang kehilangan semangat, dia hidup bagaikan mayat. Bila semangat sudah lari daripada hidup, baiklah awak mati. Bila semangat sudah menipis, tuah tercampak, maruah pun terhakis. Tapi ingat, kalau semangat sudah kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Bila semangat sudah berkobar, menghadapi musuh takkan gentar. Bila semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Bila semangat sudah menggebu, dicampak dicabar, takkan layu. Poinnya apa dia untuk istiqamah? Mesti membangkitkan semangat. Mesti membangkitkan semangat. Sebab nak istiqamah, cabarannya besar. Bukti besarnya cabaran orang yang nak kekal istiqamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitkan istiqamah dengan iman. Hanya orang beriman je mampu istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang sahabat namanya Abu Amr Sufyan radhiyallahu anhu tanya, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak ba'dah." Wahai Rasulullah, cerita kepada saya satu perkara tentang agama Islam yang bila saya tanya awak, saya tak perlu jumpa orang lain lagi tanya tentang Islam pada orang lain. Apa dia benda tu? Short and precise. Pendek, tepat. Ini soalan sahabat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Amr Sufyan, kalau awak nak tahu satu buah kilah lah, kalau kita sebut sekarang ni buah kilah, buah yang mahal, buah yang bernilai. Apa benda yang kalau saya sebut, awak tak perlu jumpa orang lain lah. Tak perlu jumpa ustaz, tak perlu jumpa imam, tak perlu jumpa mana-mana orang dah. Cukup pegang pada benda ni je. Awak akan selamat dunia akhirat." Apa dia? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah thumma istaqim." Awak peganglah dengan mengatakan Tuhan saya adalah Allah, thumma istaqim. Kemudian awak istiqamah. Satu je Rasulullah pesan. Pegang sungguh-sungguh apa yang Allah perintahkan. Walau ribut melanda, walau taufan yang datang melambung, ketika itu awak istiqamah, awak akan selamat di dunia dan akhirat. Tapi bukan satu benda yang mudah. Sebab itu, oleh kerana payahnya istiqamah, kelebihan orang yang istiqamah ini luar biasa. Sebagaimana payahnya, kelebihannya itu juga luar biasa. Banyak kelebihan orang yang istiqamah ni. Malam ni saya sebut satu saja secara ringkas. Kelebihan orang yang istiqamah, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Fussilat pada ayat yang ke-30. Kelebihannya banyak. Malam ni saya sebut satu je. Salah satu kelebihan orang yang istiqamah, saat dia menghadapi sakaratul maut,
akan datang pada dia malaikat-malaikat sebagai coach ataupun motivator pada dia saat bertemu sakaratul maut tersebut. Sekarang ni kita tak rasa lagi lah. Tapi saat sakaratul maut nanti, orang yang istiqamah, Allah kirim pada dia coach, jurulatih ataupun motivator. Orang yang memberi motivasi dalam kalangan malaikat. Malaikat akan katakan, jangan takut, jangan bimbang, sekejap lagi awak akan diberi nikmat syurga. Ini disebut dalam surah Fussilat pada ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mana-mana orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah kirim padanya malaikat-malaikat. Malaikat maut ada juga dan tentera-tentera dia yang ditugaskan mencabut roh daripada jasad manusia. Tapi malaikat yang lain selain daripada malaikat maut dan tentera dia ni, malaikat lain yang akan datang sebagai motivator, sebagai pemberi motivasi kepada orang yang nak menghadapi sakaratul maut. Malaikat-malaikat lain yang akan sebut alla takhafu, demo jangan bimbang boh. Ni Allah sebut alla takhafu, jangan bimbang boh, wala tahzanu, demo jangan sedih boh, sikit lagi boh, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saya datang ni, Allah sebut, malaikat akan katakan kepada orang yang menghadapi sakaratul maut, dia akan katakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saya datang ni nak beri khabar gembira pada awak, lepas awak mati ni syurga dah menanti awak. Subhanallah. Ini Allah janjikan diberi kepada orang yang istiqamah. Tuan-tuan, ayat 30 dari surah Fussilat ni saya tak faham pada awalnya bagaimana nak aplikasikan ayat ni dalam kehidupan. Saya tak faham. Saya gagal faham. Apa maksud dihantar malaikat pada orang yang istiqamah, mengatakan jangan takut, jangan bimbang, dimudahkan saat sakaratul maut. Sebelum ni saya gagal faham. Tapi bila berlaku satu peristiwa, ini true story punya peristiwa, yang berlaku pada 5 Syawal yang lepas. Hari ni 20 Syawal 1444 Hijrah. Pada 5 Syawal lepas, lebih kurang 15 hari yang lepas, 2 minggu lebih, 2 minggu 1 hari, telah meninggalnya Allah yarhamah ibunda saya. Meninggal dalam keadaan sihat, tak ada apa-apa sakit, tak ada apa-apa sakit. Meninggalnya setelah dia solat duha 8 rakaat dalam keadaan bertelekung ke air semayang. Selepas solat duha, dia baring dekat tilam tu. Kemudian bila kita kejut dia, tak ada dengan begitu je. Sangat mudah saat sakaratul maut dia. Dalam keadaan sihat, kita menyambut puasa, kita balik awal itu. Saya balik awal puasa, raya hari Sabtu. Hari Rabu tu balik dah, buka puasa sekali kat kampung. Sihat. Raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat, sihat. Raya keempat, saya balik ke Bangi. Dia ada beberapa orang adik-beradik yang lain masih bercuti lagi. Saya balik ke sini dah. Raya keempat. Dah masuk kah? Belum lagi. Ha? Amaran, okey. Lampu, bagi lampu tinggi ya. Kalau dah masuk, sikit lagi, 4 minit. Okey. Raya kelima, masuk kerja, kakak call. Kata baliklah, mak meninggal dunia. Terkejut kita. Dalam keadaan sihat, kita tinggalkan dia. Dapat call, kata balik, meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan tidur. Yang saya nak sebutnya mudahnya saat sakaratul maut, Allah yarhamah ni, mak saya. Saya duk tengok-tengok, salah satu sebablah mungkin kerana dia istiqamah pada 3 perkara. Ini memang dia istiqamah sungguh. Ketika dia hidup, kita tak boleh ceritakan
amal dia, kebaikan dia, bimbang dia riak. Sebab kita tak tahu bagaimana saat dia meninggal dunia kelak. Tapi oleh kerana dia meninggal dunia, kita boleh ceritakan kebaikannya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia dalam kalangan kamu, moga menjadi motivasi kepada kita. Saya perhatikan kenapa Allah mudahkan saat sakaratul maut beliau, kerana 3 perkara dia istiqamah. Istiqamah betul dia pada 3 perkara ni. Yang pertama, dia istiqamah solat duha. Ini kita tak mampu challenge lah. Saya tak mampu challenge. Mana-mana anak pun tak mampu challenge. Istiqamah dia solat duha 8 rakaat. Pergilah mana sekalipun, kita akan faham. Dia nak satu masa dia tu untuk dia solat duha. Dia solat duha. Kalau tidak puluhan tahun pun, kita yakin dah belasan tahun dia istiqamah dalam bab solat duha. Ini yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan dia istiqamah dalam bab bacaan Al-Quran. Dia setiap pagi dia tak ada benda nak buat dah. Saya anak bongsu, yang lain semua dah besar-besar dah. Jadi kerja dia baca Quran. Baca Quran. Kalau tidak beratus kali dia khatam pun, berpuluh kali itu pasti dia sudah khatam bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga, dia istiqamah dalam bab sedekah. Dia ada pencen, duit ada. Duit ada, tanggungan, komitmen tak ada. Anak 8 orang bagi tiap-tiap bulan pada dia. Maka kebahagiaan dia boleh bersedekah pada orang. Dia pergi masjid, dia duduk bagi je duit, bagi, beli barang tu, bagi pada orang ni, beli tu, beli ni. Maka saat sakaratul maut, betul lah janji Allah, orang yang istiqamah, Allah kirimkan padanya, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat mengatakan, awak jangan takut, awak jangan bimbang. Saat mudah ditarik nyawa daripada tubuh badannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dicubit lembut. Seperti dicubit dengan cubitan yang lembut. Itu orang yang istiqamah. Besarnya istiqamah cabaran dia, Rasulullah kaitkan istiqamah dengan iman. Kelebihannya besar, orang yang istiqamah, Allah Ta'ala janjikan akan dimudahkan padanya saat sakaratul maut. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sebagai akhirnya, marilah sama-sama kita perbanyakkan berdoa dengan satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita kekal istiqamah dalam iman, dalam ketaatan dan dalam Islam. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah paling banyak amalkan, doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini paling banyak. Kana aktsarud du'ain Nabi Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini paling banyak. Yang kedua terbanyak yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa apa yang kedua paling banyak? Doa agar Allah tetapkan diri dia istiqamah. Doa yang mana ni? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Sehingga kan Ummu Salamah isteri baginda tanya, wahai Rasulullah, acak kali sungguh aku dengar kamu doa Allahumma ya muqallibal qulub ni. Apa pasal wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati manusia ni dia berada dalam genggaman Allah. Siapa yang Allah Ta'ala nak, dia boleh lorongkan, cenderungkan pada kebaikan. Dan siapa yang dikehendaki Allah, Allah boleh condongkan kepada kekufuran. Maka perbanyakkanlah kita doa agar kita istiqamah. Tsabbit qulubana ala ta'atik wa ala dinik, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja kita berkongsi pada malam ini tentang satu tajuk istiqamah. Moga-moga bermanfaat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.